أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Bila ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kita daripada surah Al-Baqarah, dan kita malam ni bermula daripada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca dah sampai kelima, tapi huraian dia baru sampai ketiga. Jadi kita baca ayat yang keempat dan kita sambung beberapa ayat selepas itulah, insya-Allah. Sama-sama kita membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada bacaan kita, mendapat barakah, dan juga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk kita menjadikan ayat-ayat ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
Sadaqallahul azim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah Ta'ala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka seksa yang amat berat. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala yang maha besar. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, 2 minggu lepas ke 4 minggu lepas tau. Sebab minggu lepas tak mari. 4 minggu lepas. Sebulan dah jadi tau. Sebulan. Kita telah membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Al-Baqarah ini. Kita ingat balik tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita ciri-ciri atau sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang disebut ialah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Kita dah huraikan perkara gaib itu. Gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhirat, malaikat, dosa pahala. Maknanya perkara-perkara itu termasuk dalam perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Kemudian mereka tetap sentiasa mengerjakan salat, dan mereka mengeluarkan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Itu 3 ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menambah dalam ayat yang kita baca tadi. Ni ciri orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka ialah orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Di sini dimaksudkan dengan Al-Quranul Karim. Yang dimaksudkan di sini ialah beriman kepada Al-Quranul Karim. Maka ciri orang yang bertakwa itu salah satu daripadanya ialah dia beriman dan yakin kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena letak keyakinan ini di dalam hati kita. Kepercayaan dan keimanan ini di dalam hati kita dengan kuat, dengan teguh. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, jika kita tidak meletakkan keimanan dan keyakinan kita dengan teguh, itu bukan dinamakan keimanan. Kita ragu-ragu tak boleh. Sebab apa?
Allah Ta'ala sebut dah di awal surah. Hadzal kitab, zalikal kitab, la raiba fi. Kitab ini, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Allah Ta'ala ulang di sini keyakinan, kepercayaan kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan kitab Al-Quran yang kita baca ini. Ini letak dalam hati kita. Bukan sekadar kita sebut kita beriman dengan Quran. Tak cukup dengan sekadar kita kata aku yang percaya, aku yakin dengan Quran. Tetapi kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan kita tak yakin. Kalau kita yakin dan kita beriman dengan teguh, maka kita mesti jadikan Al-Quran sebagai panduan. Kita dah sebut dulu bahawa panduan-panduan ini benda yang kita sentiasa tengok, benda yang kita sentiasa perhatikan dia dalam perjalanan hidup kita ni biar betul. Betul sama macam yang disebut oleh Allah dalam Quran. Tidak melencong, tidak terkeluar daripada landasan. Kalau melencong, terkeluar daripada landasan Al-Quran, maka itu menandakan kita terkeluar daripada daerah keimanan kepada Al-Quran yang menjadikan kita hidup dalam keadaan tidak tentu arah atau dalam keadaan sesat. Baik. Ini disebut awal, sebab tuan-tuan sekalian, disebut awal di awal surah ayat yang kedua, disebut sekali lagi sebagai penegasan dan penekanan kepada kita. Padahal lebih kurang sama je. Allah sebut dalam ayat yang kedua, la raiba fi. Nampak sama je. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Maka Allah Ta'ala datangkan sekali lagi di sedikit berlawanan. Allah Ta'ala kata jangan ragu di sana, tidak ada keraguan. Di sini Allah Ta'ala kata alladzina yu'minu nabi ma unzila ilaih. Orang-orang yang beriman. Beriman di sini dengan penuh keyakinan dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, sama. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah, ingat itu. Selagi mana kita tidak kembali kepada Quran, selagi itu hidup kita tidak lurus. Kita ni manusia, tuan-tuan sekalian. Dalam ni ada 50 orang. Kalau ada satu perkara ataupun isu yang timbul, maka boleh jadi kita ada 50 pandangan, idea yang kita boleh keluarkan daripada otak kita masing-masing. Hak ni kata begini, hak ni kata begini, hak ni kata begini, maka tuan-tuan sekalian, akhirnya boleh jadi tidak ada jalan penyelesaian. Hak ni kata aku betul, hak ni kata aku betul, yang ni kata aku betul, yang ni aku betul. Tuan-tuan sekalian, 50 orang semua kata dia betul, lain-lain belaka. Maka tuan-tuan sekalian, jalan penyelesaian kita nak melihat apakah kita ini betul ataupun tidak, mesti kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran tu orang panggil beriman. Okey, maknanya kita tengok balik. Okey, betul tak kita? Kalau kita kata aku tak makan pandang muah, aku tak mau ikut. Muah aku tak mau ikut. Muah aku tak percaya. Maka tuan-tuan sekalian, yang ini menunjukkan kita tidak beriman dengan hakikat sebenarnya terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, ada lagi kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi yang lain sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga wajib beriman. Allah Ta'ala kata, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sebelum kamu. Yani ada kitab-kitab dulu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran diturun kepada Nabi Syis, diturun kepada Nabi Ibrahim, diturun kepada Nabi Musa. Tuan-tuan sekalian, ada 100 buah suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la di akhir sekali ayat, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Betul tak? Suhuf itu sebenarnya dia adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ada nabi-nabi lain. Dalam hadis disebut Nabi Syis alaihi salam. Maka tuan-tuan sekalian, wajib kita imani. Walaupun perkara itu sudah tidak ada di hadapan kita, tak tahu mana tahu dah suhuf tu. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tuan-tuan sekalian, orang-orang Yahudi, mereka ini telah mengubah, meminda apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bukan zaman sekarang. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, mereka sudah pun meminda kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga kitab Injil. Sekarang ni ada, tuan-tuan sekalian. Kitab Taurat diperkukuhkan dengan Talmud. Talmud ini adalah pandangan ulama-ulama yang Yahudi yang menyeleweng jauh daripada kitab Taurat, dan mereka pegang kitab Talmud lebih kuat daripada kitab Taurat. Hak dah seleweng tu banyak dah. Kitab Injil pun begitu juga. Mereka pindah, mereka ubah daripada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Walaupun kitab Injil tu masih ada, perjanjian baru, perjanjian lama, New Testament, Old Testament, dalam tu ada macam-macam, tuan-tuan sekalian. Dia ada surah dia, ada apa benda ni, macam-macam lah, tuan-tuan sekalian. Dalam tu kitab itu semuanya sudah pun jauh daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan dahulu kepada Nabi Musa. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang berupa lagu-lagu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nasyid nasyid. Jenis bentuk lagu tu, tapi dia kitab. Semuanya sebagai peringatan, semuanya sebagai panduan kepada kaum mereka. Kita wajib beriman. Tapi bukan hak yang ada ni. Hak yang asal yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Wajib kita mani. Kita dah kudak percaya ya. Tadak-tadaknya kata kitab Injil, tadak-tadaknya Allah Ta'ala tak turunnya kitab Taurat. Maka tuan-tuan sekalian, percakapan kita itu, walaupun kita memang beriman pada Quran, kita sebenarnya tak beriman pada Quran. Sebab Quran kabur suruh beriman. Ayat ni suruh beriman. Hak yang kita imani, hak yang asal. Hak ada ni tak boleh lah. Tak boleh, kerana dia sudah pun jauh menyeleweng daripada apa yang Allah Ta'ala tu. Baik, soalnya kita wajib beriman. Dan kita tidak boleh membezakan keimanan itu dari sudut, dari kitab ini beza kitab ini, kitab ini. Tak, iman kita iman pula. Baik. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Akhirah ni tuan-tuan sekalian dinamakan dia akhirah sebab dia berlaku selepas dunia.
Akhirat ni mana akhir ya? Akhir, berlaku lewat, berlaku kemudian. Okey, dunia ni dia berlaku dulu. Okey. Dalam surah Wad-Duha, Ad-Duha, Allah Ta'ala berfirman, Wad-Duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah khairul laka minal ula. Tidaklah dunia yang kamu hidup ni lebih baik daripada akhirat. Al-ula dengan al-akhirah. Al-ula ke dunia ni kita duduk. Baik. Baik, tuan-tuan sekalian, nak letak keyakinan dalam hati kita. Rukun iman dia apa, tuan-tuan sekalian? Ingat ke tak? Tak ingat dah. Tak ingat? Tu berat ni. Anak kita pandai. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Dalam ni tuan-tuan sekalian, semua ada. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Perkara gaib ni termasuk Allah, termasuk malaikat, sebenarnya termasuk hari akhirat. Dia termasuk qada dan qadar. Siapa tahu qada dan qadar dia? Apa yang berlaku kepada tuan-tuan sekejap lagi, siapa boleh tahu? Tak ada orang tahu seorang. Dasar kata esok lusa tulak tubih, tahun depan 10 tahun akan datang, tak tahu. Sekejap lagi apa akan jadi, kita tak tahu. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Rezeki kita banyak mana? Apa yang kita akan dapat? Baik ke buruk? Semua qada dan qadar ni tuan-tuan sekalian sudah pun ada dan telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali, ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan Al-Qalam, uktub. Hak lain tak jadi lagi. Tak jadi lagi. Dunia ni tak ada lagi. Allah Ta'ala jadikan pen mula-mula sekali. Allah Ta'ala kata uktub, maka pen pun tulis sehingga habis dakwah. Jaffal qalam, kering dakwah pen habis. Semua telah tertulis. Yang pen tu tulis ialah semua yang berlaku dalam alam ni, bukan kita saja. Siang malam peredaran bintang, binatang, pokok kayu, batu batang, sungai, tuan-tuan sekalian, matahari, bulan, bintang, semua itu tuan-tuan sekalian ada dalam perkiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pun tercatat. Termasuklah diri kita sendiri. Termasuk apa yang berlaku kepada diri kita. Qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah. Dia adalah perkara gaib. Okey? Jadi situ. Kemudian tuan-tuan sekalian, situ hukum iman perkara paling penting dalam kehidupan kita. Allazina yu'minuna bil ghaib, kemudian pergi kepada alladzina yuqimuna as-salah. Hak gaib tadi, hak iman tadi, allazina yu'minuna bil ghaib, duduk dalam belaka. Hak duduk dalam hati, dia keluar dalam bentuk mendirikan sembahyang. Hak duduk dalam hati tu rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena letak 2 kalimah syahadah tu dalam hati dia. Apa tak? Walaupun dia sebut mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sebut pada mulut rukun iman, rukun Islam. Keyakinan duduk dalam hati tentang 2 kalimah syahadah dan tuntutannya, duduk dalam hati,
Hak tu duduk dalam hati, ya? Keyakinan kepada tuntutan 2 kali syahadat dalam hati. Tu rukun iman. Tak, rukun iman. Baik. Dibuktikan keyakinan, keimanan itu dengan salat. Salat jadi rukun Islam. Sebab tu iman ni di dalam berupa batin. Orang tak nampak, duduk dalam hati. Okey. Iman tadi dibuktikan dengan tuntutan. Tuntutan 2 kalimah syahadat, salat. Nampak tak? Jadi iman tu perkara besar. Pertama sekali kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, syahadat anna Rasulullah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, semayang. Yang keduanya keluar daripada iman tadi, salat. Nampak? Jadi salat itu adalah tuntutan daripada iman. Sebab tu bahaya sangat kalau orang tak salat. Dalam hadis pun sebut kasar. Alah, man taraka salat faqad kafar. Siapa yang tak semayang, kafir. Allah. Kasar. No. Ulama bahas. Ulama dia bahas, tuan-tuan sekalian. Ulama kata dia, kalau engkar hukum baru jadi, engkar hukum wajib semayang baru jadi kafir. Tapi kalau tidak, dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Baik. Kemudian pergi pada seterusnya, mengeluarkan zakat. Semayang hubungan manusia dengan Allah. Zakat hubungan manusia dengan manusia. Okey, dia pergi situ. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia mari pula kepada rukun iman, alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mana turun kitab, beriman kepada kitab. Quran, beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum itu. Dan Allah Ta'ala sebut wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan mari sini masjid. Apa dah duduk kedah? Sebab apa tuan-tuan semayang boleh kenapa? Sebab apa kayak gini bulan puasa nak mari, dah lama dah ni, bulan hari. Sebab apa tuan-tuan puasa berlapar? Sebab apa tuan-tuan keluar zakat? Bapa buat baik. Bapa mari duduk sini. Cokor duduk sini. Duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan sekalian, hak ni kena tanya diri kita sendiri. Sebab kita tak dapat atas dunia ni hasil daripada apa yang kita buat. Hak ni semayang nampak hasil? Tak nampak. Puasa nampak hasil? Tak nampak. Duduk dengar nampak hasil? Tak nampak. Semua tak nampak hasil atas dunia, tuan-tuan sekalian. Hak ni kita mengharapkan daripada Allah pembalasan di hari akhirat. Pembalasan di akhirat. Ramai mana orang yang masih lagi enjoy. Kita duduk kampung ni, tak ada kelab malam, tak ada panggung wayang, tak ada disko. Benar? Ni orang duduk bandar besar, masa ni duduk apa surat, duduk apa sejik, tak ada faedah apa-apa, tuan-tuan sekalian. Secara zahirnya tak ada apa. Baik, dia pergi enjoy, dia ada duit banyak, kita ada duit ke? Tapi bukan kerana kita mari ni kita ada disko kampung kita. Kalau kerana tu, tu tak jadi tu. Walaupun kita duduk sini, sebenarnya bukan kita mengharapkan akhirat, tapi kita tidak ada peluang untuk kita menggunakan apa yang ada pada kita jalan dunia. Sebab tak ada tu, kita tak peluang tu, maka kita duduk sini. Maka tuan-tuan sekalian, kalau begitu tidak ikhlas hati kita. Jadi tuan-tuan sekalian kena ingat, disebabkan keyakinan kita dan janji-janji Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita balasan di hari akhirat, maka inilah yang kita buat. Tuan-tuan sekalian, inilah yang kita buat. Baik. Serunya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala sebut mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Tengok, hudan ni penting tuan-tuan sekalian. Sebab Quran ni adalah hidayah petunjuk. Quran ni hidayah petunjuk. Allah Ta'ala kata ulaika ala hudam. Mereka itulah yang duduk di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang yang memperolehi kejayaan, keberuntungan. Kita kata nak berjaya tak? Nak untung tak? Nak lah, apa tak ambuh tak. Kalau kita tak ambuh tapi kita tak nampak, orang setengah orang tak nampak tuan-tuan sekalian. Sebab tak nampak pada dunia. Kita mengharapkan akhirat, keberuntungan yang kita nak bukan di sini, di akhirat. Sebab yang akhirat itulah yang akan, kalau kita beruntung di akhirat, maka itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Atas dunia boleh tentu lagi. Baik. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang memperolehi keberuntungan. Baik. Seterusnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut. Tadi kita dah baca daripada ayat 1 sampai ayat 5. Ni semua cerita tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah. 5 ayat. Orang kafir, Allah Ta'ala sebut 2 ayat. 2 ayat. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, adapun sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama sahaja, sama ada kamu memberi peringatan atau kamu tidak memberi peringatan, la yu'minun. Ayat ini diturunkan kepada kepala atau ketua orang-orang Yahudi. Di antara mereka nama dia Huyai ibn al-Akhtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf, dan seumpamanya sama taraf dengan dia yang menjadi pemimpin Yahudi ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Wak ni rasa khabar ke dia, tak jadi apa. Bukan semua orang Yahudi tak jadi apa, bukan semua orang kafir tak jadi apa. Kalau tidak ada ayat seru lah. Dah kita dengar ayat ni, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak payah gajak orang kafir. Tak, sebenarnya ayat ni khusus diseru kepada orang Yahudi yang menjadi ketua dalam kabilah mereka. Antara Huyai ibn al-Akhtab. Huyai ibn al-Akhtab ni dibunuh oleh Rasulullah. Tapi isteri anak dia menjadi isteri Rasulullah. Anak dia beriman, menjadi isteri Rasulullah. Ka'ab bin al-Ashraf, kepala orang Yahudi. Jadi dia ni, ayat ni lah diturunkan. Cuma tuan-tuan sekalian, kita nak beritahu bahawa orang-orang yang kufur ini, bila diberikan peringatan kepada mereka itu dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka ni tak ambil peringatan. Yang ni kita bimbang, takut kita ni lebih kurang macam mereka juga. Dan Allah Ta'ala turun ke ayat begitu, ayat begini, ayat begitu, ayat begini. Kita duk baca ayat Quran, duk baca ayat Quran itu, duk ini, hadis Nabi. Orang beri peringatan tu tak jadi apa. Hati dia tu kerah. Hati dia tidak disinari dengan cahaya. Hati dia mati, tidak hidup. Maka dengan sebab itu dia tidak mendapat hidayah dan petunjuk.
Dan kita bimbang takut kita ni, tuan-tuan sekalian. Orang khabar dah ayat Quran, orang khabar hadis Nabi, aku dah beli apa ayat Quran ke hadis Nabi ke, aku dah beli. Tak penting masa khabar aku apa-apa. Zaman learning pula ada. Dulu ada seorang wakil ayat. Ya learning orang tak kira Islam dah, orang kira benda ni. Tunjuk gini. Oh bahaya. Bahaya. Kalau tak kira dah Islam ni. Dah orang baca ayat Quran. Kalau nak Islam dia kata Dengan perlakuan gitu cukup bahaya. Boleh jadi kufur pada Allah Ta'ala. Boleh jadi batal 2 kalimah syahadah. Sebab tu jaga jangan main kurang. Jangan main kurang sangat, benda-benda gitu bahaya. Jadi tuan-tuan ni muliakan Allah Ta'ala sekalian. Tengok Allah Ta'ala sebut sebab apa mereka ini tidak beriman kepada Allah. Orang dah beri peringatan, Nabi dah beri peringatan, Nabi sampaikan ayat Quran, Nabi bacakan kepada mereka. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala sebut dalam ayat sunni, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala telah memeteri kunci mati hati-hati mereka. Allah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala cak hati dok pakar, hati batu, au asyaddu qaswah, lebih keras lagi daripada batu. Kita tuan-tuan sekalian minta lah tuan-tuan sekalian, kalau dengar ayat Quran dengar lembut sikit. Ayat Quran ni keras daripada hadis Nabi tuan-tuan sekalian. Kita baca keras ayat Quran ni tau. Saya kalau dengar orang baca ayat Quran, saya pun kadang-kadang rasa lain. Bila kita baca ayat Quran, dia keras. Tuan-tuan dengar pun keras. Kalau baca hadis Nabi lembut. Ayat Quran makra. Tuan-tuan sekalian. Terus tuan-tuan sekalian masuk. Hati kita tuan-tuan sekalian, kalau dia dah begitu ayat-ayat Allah Ta'ala, hati kita tak boleh terima, ini kita bimbang. Di hati ni macam-macam ni. Kalau Allah Ta'ala sebut macam ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala khatam, maknanya kunci mati, tak boleh muka. Kalau hati orang munafik, nanti dia akan ceritakan, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, Allah Ta'ala tambah penyakit. Itu nanti kita cerita. Baik, ni cerita dia orang kafir. Allah Ta'ala tutup meteri, kunci mati hati-hati mereka sehingga tak boleh masuk peringatan, petunjuk, hidayah, cahaya Allah Ta'ala tak masuk dalam hati mereka. Sekadar itu saja. Wa ala sam'ihim, Allah Ta'ala kunci juga telinga mereka. Allah Ta'ala kunci telinga. Telinga ni ada penutup, kunci kau. Teri kau ada penghadang sehingga tak boleh dengar. Tak boleh dengar ni bukan dia pekak. Bukan dia pekak, telinga dia dengar. Abu Jahal dia dengar, Abu Lahab dengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan sekalian, dia dengar duduk di tepi ni. Kalau hak tak mahu dengar langsung, tu tak tahu dah lagu mana. Kita ni mari juga ni dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, boleh tahan kira dah. Nah, kurang-kurang lalu kat ni. Kalau dah masuk pas dalam, tapi kalau masuk ke lepas sini pun tak jadi juga. Dia nak yang masuk molek, masuk kok telinga ni. Ini deria tuan-tuan sekalian. Deria untuk mendapat hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala, telinga mula sekali. Telinga. Sebab ayat-ayat Allah Ta'ala ni banyak diperdengarkan. Dah, kita perdengarkan ayat-ayat Allah, maka telingalah tuan-tuan sekalian deria yang pertama. Sakut. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, mata tak apa nampak mana? Telinga dulu. Jadi telinga ni kalau tutup, maka tuan-tuan sekalian tak akan sampai ke hati. Telinga kalau tutup tak sampai ke hati. Maka tuan-tuan sekalian, disebut kepada kita Allah Ta'ala kunci mati juga ni, telinga ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa ala absarihim ghishawa,
pada penglihatan mereka itu ada penutup, ada penghalang. Bukan kerana dia tak nampak, bukan kerana dia buta. Dah nampak, nampak kebesaran Allah, nampak ayat-ayat Allah yang dibacakan itu, dia tengok kitab ada, tengok kebesaran Allah Ta'ala di sekeliling. Dia tak tengok diri dia sendiri, tak tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak melihat? Mana tuan-tuan sekalian, orang yang lihat kepada diri dia, dia akan nampak Allah Ta'ala. Bukan nampak Allah Ta'ala tu bukan erti kata nampak cegak dah. Kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allah Tuhan Maha Besar, tuan-tuan sekalian. Tuhan Maha Bijaksana. Tuhan menjadikan pada seluruh tubuh badan kita ni, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak memikir. Tak boleh nak memikir kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena tengok mula-mula sekali diri kita, kemudian tengok sekeliling kita, tengok di atas, bulan, bintang, peredaran siang malam, tuan-tuan sekalian, pasang suhu air, hujan, panas, tuan-tuan sekalian. Tengok pokok-pokok kayu yang ada sekeliling kita, tengok binatang-binatang ternakan. Semua itu tuan-tuan sekalian sepatutnya menjadikan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana mata kita ni ada penghadang, ada penutup, yang kita nampak kalau kita tengok, Allah, lambat besar lembu ni, buah riang tak jadi sayang, panas. Contoh ada musim panas tak jadi buah riang. Kita duduk marah gitu lah. Tak jadi marah juga, banyak bolak murah. Baru hujan kita tak jadi harga. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hanya melihat yang ada kepentingan pada diri kita. Nampak tak? Kita tengok ada kepentingan, kita tak nampak kebesaran Allah pada kejadiannya. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita tengok kejadian-kejadian ini. Dengan tengok, kalau kita tengok bukan semata-mata depan ni, tapi kita tengok di sebalik kejadian dicipta oleh Allah, akan lahir dan timbullah keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tengok situ. Allah Ta'ala sebut, walahum adabun azim. Bagi mereka itu azab yang sangat besar, yakni azab di hari akhirat kelak. Tepat orang kafir ni dalam neraka Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut 5 ayat orang yang beriman, 2 ayat orang yang kafir. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, tolong jaga hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi kotor, hitam, apatah lagi buta dan mati. Jangan sampai situ. Hari ni 27 hari bulan Rejab. Betul ke hari ni 27? Ya ke tak? 28 tau? Amalan ni dah masuk tukar hari dah. Dah tukar hari dah. Tukar hari jadi 28 lah. Baik. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam perjalanan, sebelum Nabi dibawa menaiki Buraq, Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat supaya membersih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Ingat tak ni? Nabi dibaringkan dekat dengan hijri Ismail, dibelah dada dia, dikeluarkan hati Nabi, dibawa bekas yang ada air Zam-Zam, yang ada hikmah, yang ada iman, kemudian dibasuhkan hati Nabi, dimasukkan iman dan hikmah, dia dimasukkan semula, ditakutkan balik.
Maka tuan-tuan sekalian, kenapa peristiwa itu bermula dengan pembersihan hati? Tu kena ingat tu. Sebab apa mula dengan bersih hati? Sebab nak tuju pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Nak pergi mana Nak menghadap Allah. Hati tempat segala-galanya. Iman duduk dalam hati, ikhlas duduk hati, takwa duduk dalam hati, sifat-sifat baik duduk dalam hati, sifat-sifat buruk pun duduk dalam hati. Maka tuan-tuan sekalian, hati perlu bersih. Kalau hati tidak bersih, bukan sekadar ni mati, dikhatamkan penyakit. Tak kena bersih hati kita. Kalau kita buat maksiat dosa di titik hitam, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah kata tidak. Sebenarnya hati kamu telah di titik hitam. Rabal kalla bal rana ala qulubihim, telah di titik hitam ke hati itu dengan apa yang kamu kerjakan maksiat. Maka hati bila dibiarkan kotor, tidak dibersih, tidak dicuci dengan taubat, dengan iman, dengan amal soleh, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Bila hati gelap, tuan-tuan sekalian, tak nampak. Orang kata yang benar, kita kata salah, tak betul. Orang kata yang salah, yang tak betul, kita kata betul. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ni, disebabkan hati kita kotor. Hati kita kotor. Dibimbangi lagi, hati kita ada penyakit. Dan ini ada ceritakan oleh Allah Ta'ala selepas daripada ini tentang sifat orang munafik. Ada 13 ayat orang munafik. Banyak Allah Ta'ala cerita. Tengok, 5 ayat orang beriman, 2 ayat orang kafir, 13 ayat orang-orang munafik. Lepas pada ni kita cerita lah. Tu bila pula tak tahu. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sedikit daripada ayat-ayat Allah yang kita baca dan huraikan dapat kita faham, kita tanam keyakinan, dan kita tambahkan kekuatan iman, ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq li hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jika ada soalan silakan. Tak ada Ya, ada soalan? Okey, baik. Tak ada apalah. Apa benda ni? Yang pertamanya, macam biasa saya ni. Ada anak saya di sana. Sekarang ni sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, pembinaan Masjid Kampung Butut tu sedang berjalan. Dan sekarang di peringkat buat kotak untuk buat atap. Sebab kita akan buat atap slide, dengan slide seming ni. Tengah buat kotak dah bahagian atas. Tingkat 1 dah, lantainya sudah siap, tingkat bawah pun dah siap. Jadi sekarang proses untuk buat bing, tingkat atas lah. Dan kita memerlukan simen, memerlukan besi, untuk menyiapkannya lah. Dan juga kubah, buat kubah apa semua sekali. Jadi siapa-siapa lah, ni bukannya wajib, sunat je. Yang nak berwakaf, kita ada anak saya dia duduk ujung kan, anak apa-apa tu dia tukar luar merah. Jadi dia ada kita ada buat kupon, voucher lah, nak kata voucher bukan boleh tuntut pun, sebagai tanda macam resit lah. Kita ada 20, 50 dan 100 ataupun kod anda lah tuan-tuan sekalian. Bolehlah lepas pada semayang, insya-Allah. Kemudian saya ada letak apa benda ni, flyer umrah. Siapa-siapa yang berminat untuk pergi umrah bulan 25 bulan 11 akhir tahun ni lah, insya-Allah, boleh tengok flyer lah. Boleh ambil flyer, ada tu sikit-sikit. Wallahu a'lam. Ya, okey, satu lagi pengurusi PKK. Bukan pengurusi apa? Pengurusi masjid ke pengurusi PKK?
Saya fikir itu Pak Said minta tolong umum ni. Bila Pak Said? Pagi esok insya-Allah doktor gigi ya. Perubatan pergigian akan datang di Balai Raya. Jadi semua penduduk kampung bolehlah pergi nak cek gigi dan sebagainya lah. Bertemu dengan doktor insya-Allah. Wallahu a'lam.